Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3. Kita akan belajar unit 14, kenali kesenian kita, baju kurung untuk Nabila dan kita akan belajar cara membaca label. Jadi kamu semua boleh buka buku teks jilid 2 halaman 8. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat membaca label dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey? Sebelum itu, jom kita kenali apakah itu label. Label merupakan kepingan kecil yang dilekatkan atau ditampalkan pada sesuatu, botol, tin, beg dan lain-lain untuk memberikan sedikit keterangan. Keterangan tentang apa? Jenis, kandungan harga dan lain-lain. Jadi, seterusnya kepentingan label. Yang pertama, terkandung nama produk pada label. Jadi, bila ada nama, kita tahu barangan apa yang hendak kita beli. Kita dapat kenal pasti. Yang kedua, terdapat tanda harga. Berapa harga barang tersebut? Berapa harga produk tersebut? Kita boleh tahu dan kita boleh anggarkan berapa wang yang boleh kita gunakan. Yang seterusnya terdapat tarikh luput pada barangan. Contoh kalau makanan, sampai bila makanan tersebut boleh dimakan. Okey. Seterusnya, bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu barangan. Kita dapat kenal pasti bahan apa yang digunakan. Seterusnya, memberi jaminan kepada pengguna mengenai barangan. Contoh logo halal. Kalau umat Islam, kita perlu lihat, Muslim kena lihat logo halal ni ada ke tidak pada sesuatu barang itu. Dan seterusnya, tanda amaran. Apa yang perlu kita jauhi. Okey, dan banyak lagi sebenarnya kepentingan. Okey, jadi kamu semua boleh cari. Seterusnya, okey, kamu boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2 ya. Jilid 2, halaman 8. Jom kita membaca label. Membaca. Baju kurung untuk Nabila. Ibu Nabila baru pulang dari Kuantan, Pahang. Ibunya telah membelikan sepasang baju kurung Pahang berwarna biru untuk Nabila. Nabila membelik-belik label pada baju kurung tersebut. Nabila mencari maklumat tentang maksud simbol pada label tersebut. Jadi Nabila ni dia mencari label pada baju kurung. Dia nak tengok, dia nak lihat apa maklumat yang ada pada baju kurung, pada label baju kurung tersebut. Okey, seterusnya kita lihat, jom kita membaca label. Kalau kamu tengok di bawah ini merupakan label. Dekat baju kamu mesti ada label ni, dekat belakang baju. Okey, ini merupakan simbol-simbol yang digunakan. Dan simbol-simbol yang digunakan ada maksud dia, menerangkan sesuatu, menjelaskan maksud dia. Okey, kalau simbol yang pertama, yang warna kuning ni, suhu. Okey, angka 40 darjah Celsius menunjukkan suhu air yang disarankan. Jika terdapat gambar tangan, pakaian tersebut hanya boleh dicuci dengan tangan. Maksudnya tidak boleh menggunakan mesin. Okey, seterusnya yang berwarna merah, simbol yang berwarna merah. Tanda silang pada simbol ini pula bermaksud pakaian tersebut tidak boleh dikeringkan dengan mesin. Mungkin jika kita mengeringkannya dengan mesin boleh merosakkan pakaian tu, mempercepatkan rosaknya pakaian tu. Seterusnya, peluntur. Tanda silang pada simbol segitiga bermaksud jangan campurkan peluntur dengan cucian. Mungkin akan lunturkan warna. Okey. Seterusnya, simbol setereka dengan satu titik sahaja bermakna pakaian mestilah apa? Mestilah disetreka dengan suhu yang rendah. Mungkin kalau kamu menggunakan suhu yang tinggi, pakaian tersebut cepat terbakar. Okey, seterusnya, pemerah. Tanda silang pada simbol ini bermaksud pakaian tersebut tidak boleh diperah. Okey. Jadi, ingat simbol ini. Kalau kamu ada baju, ada pakaian, kamu lihat di belakang baju kamu tu ada simbol ataupun carilah di mana-mana sahaja. Okey, bukan pada baju sahaja, pada semua produk. Okey. Seterusnya, ini contoh-contoh dia. Kalau roti, macam mana? Kalau shampoo, kalau kotak air, okey. Air kotak, maaf, air kotak.
Okey, jadi banyaklah maklumat yang diterangkan di dalam produk-produk ini pada label produk. Okey. Seterusnya, okey kamu semua boleh buka buku aktiviti jilid 2 halaman 9. Okey, jom kita bincang sama-sama. Okey, arahan yang diberi. Baca label, kemudian persembahkan maklumat yang terdapat pada label. Okey, yang pertama kita kenal pasti dahulu maklumat. Yang pertama apa? Pulut panggang. Pulut panggang ni apa? Nama dia. Okey, namanya. Okey, lagi kita lihat apa? Okey, ada berapa biji? Berapa biji pulut panggang tu? 10 biji dan makanan ini merupakan makanan sejuk beku. Lagi kita lihat apa lagi maklumat penting? Label yang penting. Harga. Berapa harga dia? RM4.80 dan ia menjadi pilihan ramai. Sebab apa? Mungkin murah. Okey, seterusnya kita lihat ramuan dia. Ramuan apa yang diisi? Apa yang diisi? Ramuan pulut panggang ni. Pulut, santan, isi kelapa, pedas, yang pedas dan daun pisang. Kalau nak buat pulut panggang kena guna daun pisang lah. Okey, boleh. Tak boleh guna daun lain. Okey, seterusnya cara memasak juga ditunjukkan. Okey, mula-mula macam mana? Okey, mula-mula panaskan kuali lepir. Seterusnya, keluarkan pulut panggang dari penyejuk beku. Dan yang seterusnya, bakar hingga kari. Kamu pun boleh juga memasak pulut panggang ini. Dengan syarat ada keizinan daripada orang tua kamu. Okey. Seterusnya kita lihat syarikat yang keluarkan pulut panggang ni apa? Syarikat Seri Kasih. Di negeri mana? Johor. Jadi ini merupakan label-label yang penting. Label-label maklumat yang penting lah yang kamu perlu tahu dalam pulut panggang ini. Jadi jom kita persembahkan maklumat yang terdapat pada label. Okey, kita lihat dulu. Yang pertama pulut panggang. 10 biji dan RM4.80. Macam mana kita nak jadikan ia ayat? Kita nak bina dia ayat. Okey, contoh. Terdapat banyak maklumat pada label ini. Noktah. Sebungkus pulut panggang yang mempunyai 10 biji. Ada 10 biji. Ada maklumat pada label. Dijual dengan harga RM4.80. Ia merupakan makanan sejuk. Semua maklumat ni ada pada label. Pada gambar pulut panggang tadi. Okey, seterusnya. Dah selesai. Nama, harga dengan berapa biji. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana nak bina ayat berdasarkan ramuan dan cara memasak. Okey, ramuan dan cara memasak. Okey, kita lihat. Ramuan pulut panggang. Ramuan apa? Mestilah pulut panggang. Sebab gambar yang diberikan pulut panggang. Ini ialah apa? Pulut. Salin dia semula. Pulut, santan, isi kelapa, pedas dan daun pisang. Okey, selesai ramuan. Kita teruskan kepada cara memasak pula. Cara memasak pulut panggang ini iaitu dengan memanaskan kuali. Okey, noktah. Kemudian mengeluarkan pulut panggang dari penyejuk beku. Noktah. Seterusnya membakar hingga garing. Tadi selesai ramuan dengan cara memasak. Salin balik. Cumanya kamu perlu menambahkan sedikit ayat untuk melengkapkan, mencantikkan ayat tersebut. Seterusnya kita boleh menggunakan dikeluarkan oleh syarikat apa. Pulut panggang ni dikeluarkan oleh syarikat apa. Okey. Syarikat, okey kita tengok ayat. Pulut panggang ini dikeluarkan oleh syarikat Seri Kasih yang terletak di Segamat, Johor. Okey, cukup. Semua maklumat label penting ini telah kita isi. Ataupun mungkin kamu nak isi nombor yang perlu dihubungi, boleh juga. Tak ada masalah. Atas kreativiti kamu, ini sekadar cadangan jawapan, panduan. Kalau kamu nak ikut pun boleh atau kamu nak bina ayat kamu sendiri, lagi bagus. Okey? Boleh jadi pentingnya membaca label maklumat tu. Sangat penting kerana ia membantu kamu dalam pemilihan barangan ataupun produk makanan. Okey? Jadi kalau selepas ini kalau kamu pergi mana-mana pasaraya, nak beli apa-apa, sila lihat dahulu label pada produk ataupun barangan. Okey? Baik. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan macam biasa, kamu semua hebat.